Nama saya adalah Kartija Senang Krishnamurti dari kelas D5B dan nombor matrik saya adalah 10 DE 21F 1110. Hari ini kumpulan saya akan membincangkan tentang kewujudan parti politik di negara Malaysia. Ahli kumpulan saya adalah Vaidiswara, Mani Arson dengan Yogeshwari. Hari untuk saya akan tahu pengenalan isu bagi kewujudan parti-parti politik. Selamat sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan tentang pengenalan isu berkaitan dengan parti politik yang berasaskan bangsa, kaum atau etnik tertentu dan bagaimana hal ini dapat mengugat keharmonian kaum adalah suatu topik yang kompleks dan sensitif dalam negara kita. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengenalan ini termasuk diskriminasi dan pembahagian parti-parti politik yang terlalu fokus pada satu bangsa, kaum atau etnik mungkin cenderung mengabaikan keperluan dan hak-hak yang lain. Ini boleh menyebabkan pembagian dalam masyarakat dan merosakkan kesemangatan keharmonian negara kita. Seterusnya, polarisasi politik. Kewujudan parti-parti berasaskan bangsa, kaum atau etnik tertentu dapat mencetuskan polarisasi politik kita. Ini bermaksud bahawa perbezaan pendapat antara kumpulan etnik atau kaum dapat diperbesarkan menyebabkan ketegangan dan konflik antara mereka. Seterusnya, ketidaksetaraan. Fokus yang ketara pada hak dan kepentingan satu kumpulan sahaja boleh menyebabkan ketidaksetaraan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan dan peluang pekerjaan. Ini boleh menambah kesenjangan sosial dan merosakkan keharmonian dalam masyarakat Malaysia. Selain itu, identiti nasional. Pemilihan parti berdasarkan faktor bangsa, kaum atau etnik tertentu boleh membentuk identiti nasional yang sempit dan mengabaikan pelbagaian dalam masyarakat. Ini mungkin mengancam integrasi nasional kita. Seterusnya, bahasa dan etnik. Penggunaan bahasa dan retorik yang bersifat etnik oleh parti politik boleh mencatatkan usaha untuk membina persefahaman dan toleransi antara kumpulan etnik. Ia juga boleh meningkatkan kesedaran identiti etnik yang mungkin menjadi sumber konflik. Selain itu, kehilangan fokus terhadap isu universal. Pemutasan terlalu banyak pada isu-isu etnik atau kaum boleh menyebabkan kehilangan fokus terhadap isu-isu universal seperti kemiskinan, alam sekitar dan pembangunan ekonomi yang merangkumi semua lapisan masyarakat. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Seterusnya, ahli kumpulan saya akan disambungkan. Larangan kepada parti politik untuk tidak bercakap isu 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja adalah tidak masuk akal. Pengarah Pilihan Raya PAS Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor mendakwa parti politik di tubuh berasaskan kaum dan isu berkaitan kaum merupakan antara isu penting untuk dibicarakan oleh ahli politik. 3R ni pun saya rasa dimomokkan untuk tidak dicakapkan dalam politik sekarang ni kerana mereka tak ada apa yang nak dicakapkan tentang hal itu, dan kalau kita yang cakap dia beri kelebihan dalam politik kepada Bersatu PAS ni semua Melayu. Kita tak cakap Melayu, nak cakap apa? Parti-parti politik di Malaysia ditubuh berasaskan kaum. MIC berasaskan kaum India, MCA Cina, DAP Cina. Tapi DAP multiracial. Dia kata tu semua wayang je. Jangan percaya tu. PAS Melayu, Islam. Jadi kalau asas kepada penubuhan kita tak boleh cakap. Yang kita nak cakap pasal apa? Jadi saya rasa ni semua dia nak ikat kaki dan tangan kita, jom fight. Tapi kaki hang tangan aku ikat. Pasal ini tak adil. Menteri Besar Kedah itu turut mendakwa isu 3R ini termatup dalam rukun negara. Jelasnya antara parti yang sering memainkan isu agama ialah ahli politik DAP seperti yang diucapkan ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng baru-baru ini. Kalau tak boleh cakap pasal 3R. 3R ni ada dalam rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Tu agama. Cuma saya kata mungkin benda-benda yang sensitif. Kalau you cakap pasal agama, you jangan kecam agama lain. Itu tak boleh. Itu saya setuju. Itu 3R yang tak patut diucapkan oleh sesiapa pun. Macam Guain kata. Kalau PAS menang, kalau dia menang, agama lain akan terancam. Itu tak boleh cakap. Tapi bagi
PN bagi PAS. Kita tak pernah kata macam tu. Terdahulu, Guan Eng disiasat selepas mendakwa gelombang hijau bakal memusnahkan tokong dan menafikan hak agama di Pulau Pinang ketika berucap dalam program Tian Fu Gong Bai Long Wang Singapore, Malaysia. Muhammad Sanusi berkata demikian dalam program Bual Bicara Keluar Sekejap yang menampilkan Khairi Jamuluddin dan Syahril Hamdan Sufian sebagai hos semalam. Nama saya ialah Yogeshwari Ana Purpan Chandran. Nombor matrik saya ialah 10 DEP 21F1007. Saya dari kelas DEP 5B. Hari ini tajuk pembentangan saya ialah kewujudan parti-parti politik yang berbeza, bangsa, kaum dan etnik tertentu mengugat keharmonian kaum kerana hanya memperjuangkan hak dan kepentingan kaum utama saja. Dalam ini, sekarang saya akan bentang faktor-faktor kewujudan parti-parti politik. Kewujudan parti politik yang berteraskan bangsa, kaum atau etnik tertentu dapat menimbulkan beberapa faktor mengganggu keharmonian dalam masyarakat. Yang pertama, pemencebelahan dan sentimen etnik kaum. Parti-parti semacam ini cenderung memperkuatkan perbezaan dan identiti etnik atau kaum yang kemudiannya boleh menimbulkan perasaan terasing atau sentimen negatif di kalangan kumpulan-kumpulan lain. Hal ini dapat menyebabkan perpecahan dan ketegangan antara kumpulan-kumpulan yang berbeza. Yang kedua, faktor kedua, diskriminasi dan ketidakkeadilan. Fokus yang terlalu tumpu pada kepentingan dan hak khusus satu kumpulan etnik atau kaum boleh membawa kepada diskriminasi terhadap kumpulan-kumpulan lain. Ini boleh mengakibatkan ketidakadilan dalam pelbagai bidang seperti peluang ekonomi, pendidikan atau akses kepada sumber-sumber asas. Faktor yang ketiga, polarisasi politik. Parti-parti yang hanya memperjuangkan kepentingan khusus atas kumpulan etnik atau kaum sahaja cenderung untuk memperkukuhkan pembahagian politik berdasarkan identiti etnik atau kaum. Ini menyebabkan polarisasi politik di mana keputusan politik dibuat berdasarkan afiliasi etnik atau kaum bukan atas dasar-dasar kebijaksanaan yang lebih luas atau keperluan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, faktor yang keempat, kurangnya pemahaman dan kerjasama antara bangsa. Apabila parti-parti politik terlalu meningkatkan kepentingan khusus atas satu kumpulan etnik, ia boleh menghalang pemahaman dan kerjasama yang lebih luas di peringkat antarabangsa. Ini kerana mereka mungkin cenderung untuk mengekalkan hubungan yang eksklusif dengan pihak luar yang berkaitan dengan etnik atau kaum mereka saja. Faktor yang kelima, risiko konflik dan ketegangan. Kewujudan parti politik yang menonjolkan kepentingan khusus etnik atau kaum tertentu boleh membesar risiko konflik dan ketegangan antara kumpulan-kumpulan dalam masyarakat. Ketegangan ini boleh menjadi asas bagi konflik politik atau sosial yang serius. Untuk mentahankan keharmonian kaum dalam masyarakat adalah penting untuk membubuhkan semangat inklusiviti, kemastaratan dan keadilan dalam arena politik.
Ini merangkumi pendekatan politik yang lebih holistik yang menghargai keperluan dan kepentingan semua kumpulan dalam masyarakat tanpa mengabaikan mana-mana kumpulan. Perlu juga ada usaha yang terusan untuk membangunkan kesedaran pendidikan dan penekaan ke arah nilai-nilai yang mendorong kepada kesepaduan dan keharmonian sosial. Selamat sejahtera. Nama saya Baitiswaran Nagaraja. Nombor matrik saya adalah 10 DE 21 F 1012. Hari ini saya akan membentang tentang kesan berkaitan tajuk ini. Okay. Isu berkaitan dengan parti politik yang berasaskan bangsa, kaum dan etnik mempunyai kesan yang kompleks dan boleh memberi impak positif atau negatif kepada masyarakat dalam beberapa cara. Berikutnya adalah pengukuhan identiti dan kepentingan kaum. Parti politik berasaskan bangsa, kaum dan juga etnik sering kali dituduhkan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan kumpulan tersebut. Mereka dapat membantu membangkitkan kesedaran dan mengukuhkan identiti serta memperjuangkan hak-hak dan keperluan komuniti tersebut. Hal ini dapat membantu komuniti-komuniti yang marginal dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesan berikutnya adalah bahaya pemecah belahan dan permisahan sosial. Di sisi lain, parti politik yang berasaskan bangsa, kaum dan juga etnik boleh mencetuskan pemecah belahan dan permisahan sosial. Mereka mungkin menekankan perbezaan antara kumpulan-kumpulan etnik dan juga mempromosikan sentimen yang memisahkan dan memecah belahkan masyarakat. Ini boleh mengurangkan persatuan dan keharmonian sosial dan juga menimbulkan ketegangan antara kumpulan-kumpulan yang berbeza. Kesan keempat adalah ketidakadilan dan diskriminasi. Parti politik yang berasaskan bangsa, kaum dan juga etnik boleh menyumbang kepada ketidakadilan dan sistem dan diskriminasi dalam sistem politik. Mereka mungkin berfokus pada kepentingan kumpulan mereka sahaja dan juga mengabaikan kepentingan dan hak-hak kumpulan lain. Ini mengakibatkan kesenjangan sosial dan jurang antara kumpulan-kumpulan serta menghalang proses inklusif dan membangunkan yang mampan. Okey, kesan berikutnya adalah penghalang kepada pembangunan nasional. Apabila parti politik berasaskan bangsa, kaum dan juga etnik menjadi faktor dominan dalam sistem politik, ia boleh menghalang membangunkan nasional yang seimbang dan komprehensif. Fokus pada kepentingan kumpulan sahaja mungkin mengabaikan keperluan negara secara
keseluruhan dan menghalang pelaksanaan polisi yang menyeluruh untuk kemajuan negara. Okey. Kesan terakhir adalah peluang dan dialog antara kumpulan. Okey. Walaupun terdapat beberapa risiko parti politik berasaskan bangsa, kaum dan juga etnik, ia boleh menyediakan peluang untuk dialog dan campur tangan antara kumpulan-kumpulan yang berbeza. Hal ini membolehkan setiap kumpulan menyuarakan keprihatinan mereka, mendengar pandangan kumpulan lain dan berunding untuk mencari titik persamaan dalam bangunkan negara secara inklusif dan keharmonian. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam Malaysia Melayu. Hari ini saya ingin bincang sedikit sebenarnya tentang kewujudan parti-parti politik yang berasaskan bangsa, kaum dan etnik tertentu di Malaysia dan bagaimana ia mengugat keharmonian kaum. Ini adalah satu isu yang sangat penting dan sensitif dalam konteks politik dan sosial negara kita. Berdasarkan hasil carian dan pendapat dan pengalaman saya dapati bahawa terdapat beberapa pandangan dan analisis mengenai isu ini. Secara umum, saya dapat menyimpulkan bahawa politik berteraskan kaum di Malaysia adalah warisan penjajah British yang memecah belahkan masyarakat mengikut garisan etnik untuk memudahkan pentadbiran dan mengawal sumber. Politik berteraskan agama pula muncul sebagai satu kuasa baru yang menawarkan alternatif kepada politik berteraskan kaum. Ia juga dipengaruhi oleh perkembangan dan peristiwa antarabangsa seperti revolusi Islam Iran dan gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah dan Indonesia. Parti politik yang berasaskan kaum dan agama hanya memperjuangkan hak dan kepentingan kaum atau kumpulan tertentu sahaja. Ini boleh menimbulkan ketidakadilan dan konflik dalam masyarakat yang majmuk. Parti-parti politik yang berasaskan kaum dan agama sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan generasi muda yang lebih terbuka dan inklusif. Masyarakat Malaysia perlu bergerak ke arah sistem politik yang lebih demokratik, progresif dan berkeadilan sosial. Saya harap apa yang saya mengucap dapat membantu anda memahami isu ini dengan lebih baik. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau komen, sila beritahu saya. Terima kasih. Seterusnya kita akan lihat tentang langkah-langkah untuk mengatasi isu ini. Isu politik berteraskan kaum dan agama di Malaysia adalah satu isu yang sangat rumit dan sensitif. Ia mempunyai sejarah yang panjang dan pengaruh yang besar terhadap masyarakat dan pembangunan negara. Untuk mengatasi isu ini, saya rasa kita perlu melakukan beberapa langkah seperti berikut. Antara langkah adalah pertama, kita perlu menghormati dan menghargai kepelbagaian dan kesamaan antara kumpulan kaum dan agama. Kita perlu mengenali dan memahami budaya, adat dan kepercayaan kaum dan agama lain, serta menghormati hak mereka untuk beragama dan beramal mengikut kepercayaan masing-masing. Kita juga perlu mengelakkan sebarang bentuk diskriminasi, prasangka dan stereotip terhadap kaum dan agama lain. Kedua, kita perlu mengalahkan dan menyertai dialog dan interaksi antara kaum dan agama. Kita perlu berkomunikasi dan berbincang dengan baik dan jujur tentang isu-isu berkaitan dengan kaum dan agama, serta mencari titik persamaan dan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Kita juga perlu melibatkan pelbagai pihak yang
berkepentingan seperti kerajaan dan badan bukan kerajaan, institusi pendidikan, media dan masyarakat sivil dalam usaha-usaha dialog dan interaksi kita. Ketiga, kita perlu mengukuhkan dan mematuhi dasar dan undang-undang yang mencegah dan menangani konflik kaum dan agama. Kita perlu memastikan bahawa perlembagaan negara dan negara yang menjamin hak beragama dan hak asasi manusia serta mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi dan keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putra dipatuhi dan dilaksanakan dengan adil dan saksama. Kita juga perlu memastikan bahawa undang-undang yang melindungi keselamatan dan ketenteraman awam serta menghukum sebarang bentuk hasutan, fitnah dan keganasan berdasarkan kaum dan agama dikuatkuasakan dengan tegas dan berkesan. Saya harap langkah-langkah yang saya cadangkan ini dapat membantu kita mengatasi isu politik berkeraskan kaum dan agama di Malaysia dengan lebih baik. Saya percaya bahawa dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, kita dapat mencapai perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat kita. Sekalinya, saya akan menerangkan kesimpulan. Ya, secara keseluruhan, kewujudan parti politik yang berasaskan bangsa, kaum atau etnik tertentu boleh membawa pencabulan terhadap keharmonian kaum dalam masyarakat kerana mereka cenderung untuk hanya memperjuangkan hak dan kepentingan khusus bagi kaum atau etnik tertentu sahaja. Dampak negatif kewujudan parti-parti semacam ini termaksudlah pencebalan masyarakat. Yang kedua, diskriminasi dan ketidakkeadilan. Yang ketiga, polarisasi politik. Yang keempat, potensi konflik dan ketegangan. Oleh itu, untuk menjaga keharmonian kaum, penting untuk mempromosikan dan menyokong parti-parti politik yang mengamalkan prinsip inklusiviti, keselamatan dan keadilan untuk semua kumpulan etnik dan kaum. Parti-parti semacam ini seharusnya berusaha untuk membina platform yang meliputi keperluan keseluruhan masyarakat, memastikan representasi yang adil dan memajukan kerjasama antara kumpulan-kumpulan dalam masyarakat. Ini adalah langkah penting untuk mewujudkan kesepaduan, pemahaman serta keharmonian yang lebih baik dalam masyarakat pelbagai budaya dan etnik. Sekian, terima kasih.